A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'an lizzikri fahal min muddakir. Dan demi sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Surah Al-Qamar ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua penonton-penonton media sosial YM Podcast dan juga Yayasan Maghfirah. Salam Jumaat semuanya. InsyaAllah harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik belaka lah insyaAllah. Jadi alhamdulillah hari ini satu segmen podcast YM Podcast dijalankan pada hari Jumaat yang barakah ini. InsyaAllah. Jadi saya kalau tengok dekat program ni, podcast ni ada satu segmen untuk program santai, berhikmah dan juga berkontemporari lah. Jadi saya perkenalkan di sebelah saya ini, kami menjemput khas lah Ustaz Anwar Saleh, yang mana seorang yang ni nanti akan dibicarakan kemudian. Okay. Jadi Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Moga Ustaz dalam keadaan yang baik selalulah Ustaz. InsyaAllah. Okey. Baik, untuk penonton Ustaz dan juga penonton lah, YM Podcast ini adalah satu program dan juga segmen lah soal jawab secara santai, hikmah dan juga berkontemporari lah, membincangkan hal-hal keagamaan dan juga hal-hal yang isu-isu semasa juga Ustaz. Secara santai juga Ustaz. InsyaAllah. Ya, okay. Baik, sebelum tu untuk topik hari ini kita nak bincangkan adalah berkenaan dengan matam Ustaz. Matam insyaAllah. Jadi penonton-penonton semua nak tahu apa itu matam sebenarnya. Jadi sebelum mengupas topik ini Ustaz saya nak Ustaz perkenalkan diri dahululah Ustaz dan juga latar belakang Ustaz sedikit insyaAllah. Jadi para penonton ni sebenarnya menunggu ni, siapa sebenarnya Ustaz Anwar Saleh ni sebenarnya? Nak tahu? InsyaAllah. Saya nama diberi Anwar bin Saleh, berasal daripada negeri Kedah, kampung lahir di Batu Hampar, Bidung, Kedah, di bawah Parlimen Merbuk. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Bukit Merayam. Sebenarnya di Bukit Merayam ni kota Kolong Buda, sebelah daripada Merbuk. Sungai Merbuk di tengah, di seberang ni Sungai Merbuk, seberang sana ialah kota Kolong Buda. Jadi mak saya orang sana. Saya dibesarkan sana. Kemudian dari sekolah menengah belajar di Mata Mahmud Al-Usta Kedah, tingkatan 1 keralihan sampai tingkatan 3. Hari ini dah jurusan KBD lah, kurikulum dini bersepadu dini. Dulu dia keagamaan Ustaz. Dulu sebenarnya daripada persediaan sampai tingkatan 6 semua dalam bahasa Arab. Dia silibus misi Al-Azhar lah. Dan memang cita-cita nak pergi Azhar, tapi kemudian lepas PMR masa tu SRP, saya menyambung pelajaran ke Kolej Islam Kelang. Sekarang ni dia Makisas. Di situ pun daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 6. Cuma di CJ tinggi persekolahan Kolej Islam masa tu tak diiktiraf tahun 1 Al-Azhar. Tu saya pergi ambil Pak Senawi di Manhaj An-Nahdah Bukit Besar. Dekat Kedah juga. Kedah juga. Tahun 1986, dan pada hujung tahun saya memulakan pengajian tahun pertama Universiti Al-Azhar Kuliah Syariah. Alhamdulillah boleh pergi Azhar. Alhamdulillah. Allah izinkan. Sampai 1990 graduate. Kemudian saya sambung belajar dipanggil Ma'had Al-Bakhuri, itu diploma tambahan untuk menambahkan pengajian lah. Saya pulang ke Malaysia tahun 95 lah. Saya boleh lahir tu Ustaz. Dan bertugas sebagai guru sementara. Kemudian datang ke Bangi ni lah, di Madang Baru Bangi sejak 1996. Dan bekerja dalam pelbagai bidang lah. Tapi tak spesifik kepada bidang pendidikan. Cuma bukan maksud saya bukan pendidikan kerajaan, tapi lebih kepada dakwah lah. Dakwah dan tarbiyah di dalam NGO ataupun jamaah Islam, insyaAllah. InsyaAllah. Dan sekarang sudah berumah tangga, sudah ada 4 orang cucu, 3 orang menantu. InsyaAllah. Rezeki semua Ustaz. Alhamdulillah. Saya kagum sebenarnya dengar ta'aruf daripada Ustaz sebenarnya. Di ujung usia ni mana saya dah umur 56, 57.
mungkin tiba masanya saya fokus kepada bidang yang saya ingat suka, itulah bidang pendidikan. Betul Ustaz. Baik, kita fokus apa yang kita minat Ustaz. Ya, InsyaAllah. Ada seorang tu dia di usia lanjutnya yang sebelum ni suka memancing, lagi advance lagi memancing Ustaz. Ya. Kan? Mudah-mudahan dapat ikan untuk rumah. InsyaAllah. Tempat berfikir ya. Baik. Okey, penonton-penonton sekalian, inilah insan bernama Ustaz Anwar Saleh, yang mana kagum kita dengar ta'aruf daripada beliau tadi, insya-Allah. Jadi sedikit sebanyaklah daripada Ustaz tadi. Jadi kita fokuskan kepada topik kita hari ini Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik. So saya nak tahulah, penonton juga nak tahu juga Ustaz. Okey. So boleh Ustaz kongsikan apakah Matam ini sebenarnya Ustaz? Okay. Matam ni adalah ringkasan daripada Mahat Tahfiz Al-Maghfirah. Dia dari Yayasan Maghfirah yang banyak membuat aktiviti kutipan dana untuk bantuan pendidikan dan sebagainya, dan salah satu episod seterusnya dalam membina sebuah Mahat Tahfiz ataupun tempat menghafaz Al-Quran, untuk dijadikan salah satu aktiviti dakwah dan tarbiyah yang kita bekerjasama dengan masyarakat, insya-Allah. InsyaAllah. Melalui Yayasan Maghfirah. Ya, maksudnya sekolah tahfiz Al-Maghfirah. Al-Maghfirah. Itu namanya Matam sebenarnya. Matam, Terus ni kata dia Matam ya. Ya. So Ustaz, Ana nak tahulah, penonton juga nak tahu kan, Matam ni sebenarnya ditubuhkan bila Ustaz, dan juga dekat mana tu Ustaz? Idea penubuhannya awal tahun ni lah 2023 dan saya juga secara resminya dilantik menjadi mudir pada 3 Januari yang lalu untuk memulakan proses penubuhan. Masya-Allah. Sekarang ni kita mulakan dengan meletakkan kita punya falsafah, visi, misi, objektif, kurikulum untuk Mahat Tahfiz Al-Maghfirah ni lah. Dan insya-Allah sekarang ni dah masuk bulan pertama dah habis, dah masuk bulan kedua. Kita dalam proses memohon pendaftaran dengan Majlis Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. InsyaAllah saya dah jumpa dengan orang yang berkenaan dan sebenarnya kita boleh mohon pendaftaran sementara. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita tengok, kita invite orang ni bukan calang-calang tau. Kita invite mudir dia datang sendiri. Ni mudir Matam ni. Sekolah Tahfiz Al-Maghfirah. Mudir ni dalam bahasa kita pengetua lah. Guru besar. Okay, baik. So apa yang dibincangkan tadi, apa yang Ustaz kongsikan tadi adalah progresses Matam lah Ustaz kan. Yang sekarang ni masuk bulan kedua Ustaz. Untuk ni. Belum boleh. Sekarang Januari dah nak habis. InsyaAllah akan masuk fasa kedua. InsyaAllah. Bulan 2 nanti kita akan fokus kepada pengambilan guru, latihan guru, untuk serasikan guru dengan falsafah kita, dan di samping melengkapkan proses pendaftaran sekolah lah, insyaAllah. InsyaAllah. Moga-moga dimudahkan Ustaz semuanya, insyaAllah. Jadi Ustaz, saya nak tahulah penonton juga nak tahu juga apa yang membezakan Matam ni dengan sekolah tahfiz yang lain Ustaz? Ya. Sebenarnya sebelum saya fokus kepada tahfiz ni, sejak daripada awal penlibatan dalam dakwah, saya lihat di sana kita ada kekurangan di dalam sistem pendidikan kita. Sebenarnya sistem pendidikan memerlukan kepada 3 aspek penting. Kita kata dia kurikulum yang bersepadu, yang boleh melahirkan insan yang kita impikan, murabi yang komitmen, dan persekitaran yang soleh. Saya dalam isu hafazan ni juga, kita telah membuat survey, membuat tinjauan, berjumpa dengan pelbagai sekolah sebelum merumuskan satu modul ni. Kita dapati ada beberapa cabaran lah di dalam tahfiz ni. Yang pertama, cabaran ni adalah lulusan ataupun lepasan tahfiz ni dia terlupa balik. Ingatan hafazan dia tidak kuat kan. Itu satu cabaran yang kita fikir macam mana nak memastikan lulusan Mahat Tahfiz kita ni mempunyai ingatan yang kuat dan mudah untuk mengulang balik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapati juga mereka memang tak faham pun Al-Quran itu. Tak memahami, tidak menghayati, of course lah. Tapi cuma ada keberkatan lah di dalam hafazan Al-Quran itu. Mungkin itulah yang jadi impikan masyarakat kita, anak dia boleh menghafal dan dapat keberkatan daripada Al-Huffaz, ahli Al-Quran itu, sekurang-kurangnya dia boleh masuk syurga dan memberi syafaat kepada keluarganya kerana dia menghafal Al-Quran. Dan ada juga di kalangan Huffaz ni, tajwid mereka pun ditampukan. Jadi inilah cabaran. Jadi dalam Mahat Tahfiz Al-Maghfirah ini, kita cuba nak memastikan pelajar itu menghafaz dengan ingatan yang kuat,
memahami Al-Quran, mentadaburnya, menghayatinya, dan perkara yang lebih penting ialah kita tambah aspek-aspek kepimpinan di dalam generasi pelajar ini supaya mereka keluar mempunyai satu kemampuan untuk survive dalam kehidupan masa depan. Jadi asas-asas survival tu kita dah tanamkan lah, insya-Allah. Masya-Allah. Hebat Ustaz. Itulah keunikan Matam dia punya pengajian dia, cara pengajian dia, dia nak tetapkan hafalan tu kekal insya-Allah. Yang sekarang ni banyak kita jumpa Ustaz kalau lepasan tahfiz kebanyakannya banyak yang lupa Ustaz. Sebab dia tak pegang dia punya tu Ustaz Dia sebenarnya dia mungkin teknik hafazan tu sendiri yang boleh membantulah insya-Allah. Jadi kita akan saya dah menziarahi banyak mak tahfiz, kebanyakan hafazan tu dilakukan secara individu di atas kapasiti pelajar itu sendiri. Tapi di Matam ni kita akan cuba ubah sikit dengan hafazan secara berjamaah di dalam kelas. Maknanya pelajar akan duduk dalam kelas menghafaz, mengulang secara berjamaah. Bendanya nak faham kena alami dulu baru kita faham macam mana maksud hafazan secara berjamaah. Ini sebenarnya ini ada hasil pengalaman saya juga semasa kecil. Guru yang mengajar tahfiz tu dia buat macam tu. Banyak ramai pelajar dalam kelas tu mampu menghafal dengan apabila dilakukan hafazan secara berjamaah. Dan itulah antara modul yang kita akan terapkan di dalam Matam ini. Dia bukan hafazan secara berjamaah tapi kita akan buat satu kombinasi ilmu. Maksudnya kalau kita lihat generasi sahabat, mereka berkata kami mempelajari Al-Quran dan kami tahu di mana Al-Quran itu diturunkan. Maksudnya dia orang mempelajari Al-Quran, bacaan, hafaz dan tahu apa sebab nuzul, kenapa, di mana Al-Quran itu diturunkan, lantas mereka memahami maksud Al-Quran itu diturunkan. Jadi di atas manhaj tersebut ataupun metode tersebut kita akan cuba terapkan. Di mana kita akan belajar hafazan sampai ingat, pelajar akan memahami makna ayat secara harfi dan memahami surah keseluruhan. Ayat di surah itu diturunkan isu apa? Apakah pentarbiahan yang Allah nak tarbiah umat Islam ketika itu. Dan satu perkara yang penting ialah kita tak menghafaz Al-Quran daripada muka yang pertama. Tapi kita cuba akan susun hafazan itu menurut sejarah penurunan. Mungkin kita akan hafaz surah Iqra dulu. Dan dalam masa yang sama pelajar akan belajar sirah. Dia baca sirah, dalam sirah tersebut akan timbul isu dan Al-Quran diturunkan untuk menyelesaikan isu. Dengan situ kombinasi ilmu Al-Quran, ilmu sirah, yang seterusnya kita belajar tajwid juga daripada ayat-ayat yang dihafaz. Kemudian dia akan belajar bahasa Arab daripada ayat-ayat yang dihafaz. Masya-Allah. Jadi kombinasi beberapa ilmu hafazan, tafsir, sirah, tajwid dan bahasa Arab, mudah-mudahan dia akan menambahkan kita membantu pelajar untuk ingat ayat yang dihafal. Itu manhaj yang ada dalam minda lah. Tapi pelaksanaannya insya-Allah saya dah nampak modul tu macam mana nak dilaksanakan insya-Allah. Masya-Allah. Saya dengar pun kagum ni Ustaz. Kelebihan juga di kaedah dia tu uniknya Ustaz. Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pemudahkan urusan kita insya-Allah. Sama-sama kita doakan insya-Allah. Amin ya Rabb. Sebab nuzul Quran ni kebanyakannya Ustaz ramai tak tahu. Ya. Dia tahu hafal, dia tahu baca, dia tahu je. Ya. Tapi kebanyakan kena baca dulu. Tapi kalau contoh metod gini Ustaz, sambil hafal sambil ingat. Metod cara penurunan masya-Allah kata hebat. Jadi betul kita kombinasi pelbagai ilmu kita ajar di dalam hafazan ni. Objektifnya supaya pelajar tu mengingat hafazan dia. Dia ingat hafazan Al-Quran, dia ingat juga peristiwa, sejarah, bahasa Arab dan tajwid yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Saya dengar pun saya rasa nak menyertai lah Matam ni Ustaz. Mungkin ada peluang kita buka untuk orang dewasa. InsyaAllah. InsyaAllah. Kelas dewasa insyaAllah. Saya rasa kagum ni Ustaz. So Ustaz, saya nak tahu contoh saya nak tahulah macam mana nak menyertainya Ustaz untuk Matam ni. Okey. InsyaAllah kita akan buka pendaftaran nanti. Maknanya calon-calon pelajar yang ingin menyertai Matam ni dia perlu pertama mengeluarkan isi borang permohonan lah. Yang akan dikeluarkan oleh pihak Mahat. Matam tu M tu Mahat, terjemahan di sekolah lah. Ya, Mahat kita nama istilah Arab. Jadi dia pertama dia ibu bapa kena isi borang permohonan. Kemudian pelajar ini perlu berada dalam camp Al-Hufaz. Kita bagi camp Fushia Hufaz. Jadi dalam tu 5 hari kita lihat mereka kemampuan untuk menghafal. Maksudnya dalam 5 hari tu mereka hidup dalam suasana sekolah yang real. Nanti bila dia datang mak tahfiz kita, itulah suasananya.
So dalam masa 5 hari kita nak tengok boleh tak pelajar itu survive dengan suasana tarbiyah ataupun pembelajaran yang kita susun bawa. Kalau dia boleh survive, insya-Allah dia layak lah. Tapi kalau dia tak mampu dan sebagainya, mungkin kita akan tengoklah penilaian macam mana kan. Masya-Allah. Sangat spesifikasi Ustaz Ya. apa kata selection ni. Masya-Allah. Sebab kita tak nak menzalimi ibu bapa dan pelajar tu sendiri kan. Biar dia datang dengan ikhlas, dia nak menghafaz Al-Quran. Dan insya-Allah dengan dalam masa 5 hari kita nilai lah. Dia sebenarnya bukan program kita bukan hafazan saja. Dia termasuk outdoor juga. Dia kena datang bangun pagi, berqiyamul lail, menghafaz Al-Quran, solat berjamaah 5 waktu, ada tazkirah setiap lepas solat. Kemudian lepas waktu asar dia perlu program outdoor. Outdoor. Dia mampu tak untuk menyertai outdoor tersebut. Kemudian kita akan nilai juga bagaimana akhlak dia, attitude dia, sikap dia dalam komunikasi dengan kawan, dengan guru dan sebagainya. Supaya di situ kita boleh kita nak pilih yang terbaik setakat yang kita mampu, dan insya-Allah kalaupun tak ada yang terbaik, kita pilih yang paling terbaik yang ada lah. InsyaAllah. Mudah-mudahan Ustaz. Saya dengar tadi dalam ada aktiviti harian, maksud pagi, malam kan Ustaz? Ya. Maksudnya ada asrama ke disediakan? Ya, insya-Allah. Semua pelajar diwajibkan duduk di asrama. Sebab dengan duduk di asrama tu kita boleh memantau penghafazan mereka lah. Termasuk pembentukan sikap dan akhlak yang kita impikan. Masya-Allah. Barakallah. Maksudnya seharian tu ada aktiviti tu berlandaskan dengan Al-Quran Ustaz. Ya. Macam tu. Maksudnya kehidupan mereka itu dikawal oleh murabbi lah. Kita ada murabbi mengawal akhlak mereka. Bermula dia bangun tidur. Masya-Allah. Dia bangun tidur, disiplin dia, kemas tempat tidur dia. Dia mesti mandi, mesti berpakaian bersih. Mana kita nak pelajar kita bersih, berketerampilan, segak. Maksudnya mendisiplinkan diri tu daripada pagi hari. Daripada pagi hari sampai malam. Sampai malam. Mereka hidup dalam dipantau. Dipantau. Maksudnya supaya kehidupan mereka selari dengan Islam. Kalaulah dia contohnya akhlak dia tidak baik, maksudnya kita perbetulkanlah. Masya-Allah. Mudah-mudahan Ustaz insya-Allah. Saya kagum sebenarnya Mahat Tahfiz Al-Quran, Mahat Tahfiz Al-Maghfirah ni. Matam ni Allah kata hebat, dia punya visi dan misi dia juga. Banyak objektif dia mantap. Dan saya nak tahu juga Ustaz, penonton juga nak tahu apa yang membuatkan tadi Ustaz dah share untuk cabaran kan. Ustaz ni kita nak tahu dekat perancangan masa hadapan untuk Matam ni Ustaz. Ya. Sebenarnya kita tidak dapat lari daripada tanggungjawab sebagai khalifah di atas muka bumi. Dan khalifah itu bukan kebetulan, dia mesti diwujudkan. Manusia yang nak memimpin ini mesti dibentuk dan dibina. Jadi apabila kita lihat sistem pendidikan kita hari ini yang agak jauh tersasar, kita cuba untuk membuat satu model. Maksudnya insya-Allah ke depan ini kita nak jadi sekolah model yang melahirkan kepimpinan masa depan di sudut pemikiran mereka, di sudut emosi mereka, di sudut kemahiran mereka. Cukup lengkap untuk menghadapi cabaran masa depan. Jadi tapi terasnya ada Al-Quran. Mereka menguasai Al-Quran, menguasai sirah, memahami sebab Al-Quran diturunkan, memahami maksud Al-Quran diturunkan, mengeluarkan ilmu akidah, akhlak, syariah semua daripada Al-Quran. Of course daripada hadis dan pendapat-pendapat ulama lah. Ya. Tapi untuk peringkat awal ni tahfiz, tapi kedepannya dia akan jadi sekolah menengah. Sampailah peringkat IPT insya-Allah. Masya-Allah. So maksudnya untuk Matam ni Ustaz, saya dengar tadi berkenaan dengan peringkat universiti dan juga peringkat ni kan nak bagi tu mesti ada SPM Ustaz. Ada kita di peringkat kita tidak nak pelajar kita terlepas peluang di dalam suasana hari ni. Kita be realistik lah. SPM satu peperiksaan yang perlu di dalam kerajaan. InsyaAllah lepas tingkatan 3 atau 3 tahun, mereka akan masuk dipanggil madrasah yang ada mereka akan belajar balik kompres subjek tingkat 1 sampai 3. Kemudian mereka akan disediakan untuk pilihan mereka. Sama ada nak masuk aliran sains, aliran sastra ataupun aliran Arab. Kita akan sediakan peluang tersebut lah. Maksudnya banyak aliran Ustaz ni? Dia peringkat basic ni asas. Tingkat kita 4 dan 5 ke atas tu kita akan ajar berdasarkan aliran pelajar tersebut. Jadi mungkin ada pelajar tu dia cenderung kepada sains dan teknologi. Jadi kita akan ajar dan dia akan ambil SPM untuk sains dan teknologi lah. Ada yang nak sastra biasa. Dan ada yang nak menyambung ke STAM, sijil tinggi agama. Maksudnya sampai tingkatan kan Ustaz? Ya, maksudnya pendidikan 1 sampai 3 ni kita akan ajar Al-Quran dahulu. Kemudian kita ada 1 tahun selepas tingkatan 3 dipanggil i'dad. Jadi kita akan
belajar balik subjek-subjek yang mereka tertinggal daripada kantar 1, 2, 3 subjek akademik. So kemudian 4 dan 5 untuk mengambil SPM, baru kita pecahkan ikut pilihan masing-masing lah. Mungkin ada kecenderungan mereka nak ambil STAM, mereka akan lanjutkan lah ke bidang tersebut, insyaAllah. Maksudnya dalam Matam ada STAM? Tak, Matam sampai Ketan 3. Sampai 3 je. Tapi itu adalah impian ke depan yang berada di dalam YM Edu, Yayasan Maghfirah Education, plan dia punya ke depan lah. Tapi kita mulakan dengan Mahat Tahfiz ini. Tahfiz dulu, insyaAllah. InsyaAllah moga-moga dimudahkan lah. Jadi sedikit sebanyak apa yang Ustaz share tadi tu berkaitan dengan Mahat Tahfiz Al-Maghfirah. Ya betul-betul unik, yang betul saya kagum sekarang ni. Kalau contoh dapat surat untuk borang tu, saya suruh isi, tak hantar terus. Kalau ada, insyaAllah. Siapa-siapa yang berminat untuk join, untuk menyertai Matam ni kan, galakkan untuk anak-anak untuk menghafaz Al-Quran, nak jadi ibu ayah yang dipakaikan mahligai di syurga nanti, insya-Allah. Sama-samalah kita support Matam ni, Mahat Tahfiz Al-Maghfirah, insya-Allah. Untuk penutup Ustaz, boleh untuk penutup, ucapan penutup Ustaz lah. Jadi kita nak tutup dah di majlis ni nanti. Baik Ustaz, teruskan. Saya nak rangkumkan tentang sebenarnya idea ataupun falsafah Mahat Tahfiz Al-Maghfirah ini satu yang unik. Saya dah survey di satu Malaysia, saya pergi tak ada lagi madrasah yang membuat kombinasi ilmu yang seumpama ini kan. Jadi dia merupakan satu peluang yang terbaik lah kepada ibu bapa di luar sana yang ingin berimpian nak menjadikan anak mereka tu mempunyai asas pendidikan agama yang mantap dan ada peluang untuk menyambung kerjaya mereka dalam apapun bidang masa depan. Saya rasa inilah tempat yang tepat untuk anda menyertainya. Tapi kalaulah tak ada anak untuk dihantar, apa salahnya menaja dengan memberi wakaf dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama mengumpul pahala keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu saja. Wassalamualaikum. Baik, insya-Allah. Jadi sesiapa yang nak hantar anak ke Matam ni dipersilakan. Tapi sekiranya tak ada anak dan juga anak dah besar ke, maksudnya boleh juga untuk menyumbang sedikit anak ke, wakafkan Al-Quran ke untuk Matam ni, untuk pelancaran pengajian Matam Mahat Tahfiz Al-Maghfirah ni, insya-Allah. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.